Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Hadirin sidang Jumaat yang dimuliakan, sesuatu bangsa tidak akan cemerlang tanpa Islam. Jika adalah satu bangsa boleh cemerlang tanpa Islam, sudah pasti bangsa itu bangsa Arab. Disebabkan Rasul dipilih dari kalangan mereka. Tetapi Nabi SAW walaupun berbangsa Arab tidak menjadikan bangsanya itu sebagai keutamaan, dan baginda telah membawa satu risalah yang mementingkan ketakwaan dan bukan bangsa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa dari kalangan kamu. Sekaligus kecemerlangan berpandukan Islam tidak ada perkaitan dengan bangsa, tidak ada sebarang perkaitan dengan jantina, tidak ada sebarang perkaitan dengan kebangsawanan seseorang, dan tidak ada sebarang kaitan dengan kedudukan geografi seseorang. Selagi mana manusia berusaha untuk meningkatkan dirinya sehingga mencapai status takwa di sisi Allah, maka selama itulah Allah memberkatinya, walaupun dianya bukan Arab. Itulah konsep, itulah polisi yang dibawa oleh agama Islam sampai hari kiamat nanti, insya Allah. Demikian juga dengan bangsa Melayu. Kita tidak akan cemerlang, gemilang dan terbilang tanpa Islam. Tanpa Islam sebenarnya bangsa Melayu tidak akan ke mana-mana. Tetapi dengan Islam sajalah bangsa Melayu akan menjadi hebat. Bangsa Melayu akan dihormati dan juga disegani. Hanya dengan Islam kita akan mencapai status itu. Justru pada hari ini, agenda yang paling penting bagi bangsa Melayu sebenarnya ialah agenda menerapkan Islam dan mengukuh dan memantapkan Islam kepada bangsa Melayu, agar bangsa Melayu menjadikan agenda Islam sebagai agenda yang penting baginya. Dengan agenda Islam saja bangsa Melayu akan menjadi satu bangsa yang berilmu tinggi. Berilmu tinggi sehinggakan bangsa itu mengetepikan khurafat dan tahayul dalam hidupnya. Bangsa Melayu tidak lagi akan beriman dengan burung hantu yang bagi sebahagian mereka jika ia berbunyi di siang hari menyebabkan kematian tokoh-tokoh tertentu. Bangsa Melayu tidak akan lagi beriman dengan sial maja di penghujung bulan Safar, terutamanya jika penghujung bulan itu jatuh pada hari Rabu. Bangsa Melayu tidak lagi beriman
dengan konsep hantu-hantu jemalang yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada manusia dan juga masyarakat. Dan bangsa Melayu akan menjauhkan diri mereka daripada kepercayaan-kepercayaan yang boleh menjejaskan akidah, termasuk antaranya yang berkaitan dengan lenggang perut, yang berkaitan dengan benda-benda yang seumpamanya. Maka sekaligus dengan Islam, bangsa Melayu akan menjadi bangsa yang tinggi ilmu dan pegangannya, sebab ilmu yang berdasarkan Islam, bertunjangkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, menjadikan bangsa itu sentiasa menganalisis dan menjauhi khurafat dan tahayul. Itu jika kita kembali kepada Islam yang sebenarnya. Dan sekaligus selepas ilmu mantap, jika kita menghayati Islam, kita juga akan menjadi golongan yang berpekerti mulia dan berakhlak tinggi. InsyaAllah jika itu berlaku, akan lahirlah remaja-remaja yang beradab dengan orang-orang tuanya, yang beradab dengan orang-orang tua secara umumnya. Akan lahirlah pelajar-pelajar Islam yang beradab dengan guru dan para pendidik mereka. InsyaAllah dengan itu kita akan melihat tidak akan berlaku budaya hedon dalam masyarakat. Budaya hedon dikaitkan dengan perbuatan yang ada hubungan dengan seks bebas dan juga pergaulan bebas yang menampakkan keruntuhan moral yang dahsyat. Ia sekarang sedang melanda bangsa Melayu yang beragama Islam dengan dahsyatnya. Maka jika Islam menjadi amalan, jika Islam menjadi pegangan, keruntuhan moral seumpama itu akan dapat kita hindari. Justru bangsa Melayu tidak akan cemerlang, gemilang dan terbilang disebabkan bangsanya, tetapi sebaliknya bangsa Melayu hanya akan cemerlang, gemilang dan terbilang jika bangsa ini menjadikan Islam sebagai agenda yang paling penting baginya. Dan selepas itu insya-Allah dia pergilah ke mana-mana sekalipun dengan Islam itu, dia akan mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan, hadirin sidang jemaat yang dimuliakan, mengapa Islam lebih penting daripada bangsa? Cukup rasanya kita ambil satu ayat pengukuhan daripada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 211. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at fa innallaha syadidul 'iqab." Ayat yang bermaksud, sesiapa antara kamu manusia yang membuang nikmat Islam daripada hidupnya selepas nikmat Islam itu datang kepadanya, maka nantilah Allah akan timpakan kepadanya balasan azab yang amat keras ke atas mereka itu. Ulama tafsir sebagai contoh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya yang bertajuk Tafsirul Quranil Azim mentafsirkan ayat yang saya bacakan tadi sebagai nikmat Islam andai kata dipinggirkan, bala menanti kita.